Okey, alhamdulillah semua alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita akan sambung pada sesi kita yang keempat sesi kita keempat, betul ke? Betul lah, sesi kita keempat insyaAllah. Di mana kalau kita secara ringkas recap apa yang kita dah lalui, perbincangan kita yang dah lalui, kita dah membincangkan di sekitar wahyu yang pertama. Kemudian kita dah juga bincang berkaitan dengan Abu Jahal, apa pengajaran daripada second part of surah Al-Alaq yang berkaitan dengan Abu Jahal, dan salah satu tema besarnya lah dalam konteks surah wahyu pertama tu, Iqra tu sendiri, dan relate dengan second half of surah Al-Alaq itu adalah tuntutan untuk Iqra Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Dan malam ni insyaAllah kita akan cuba relate lah macam mana baca Al-Quran dengan tadabbur tu, pengamalan kita ni bagaimana sepatutnya insyaAllah. Mungkin kita kalau tema kebetulannya kita dalam bulan Ramadan ni, satu benda yang biasanya tidak terasing lah bila kita bincang pasal Quran, ada kaitan dengan bulan Ramadan, apatah lagi kita sedang dalam bulan Ramadan berbincang berkenaan dengan Quran. So alhamdulillah Allah masih panjangkan usia kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan kali ini insyaAllah. Semoga diberkati dan semoga kita usahakan sebaiknya untuk dapat yang sebaiknya lah dalam bulan Ramadan ni. Rasanya kita tahu ni just sekali lalu, sepintas lalu, nak kata benda-benda yang menjadi motivasi kita di sebalik bulan Ramadan. So ni kalau kita tengok dalam sunnah.com, ini dalam bahasa Inggeris lah, dia punya ada teks Arab dia dan bahasa Inggeris ni. So telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkati, di mana Allah mewajibkan kamu untuk berpuasa. Pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup kan, dan syaitan digari. Di dalamnya ada satu malam Allah has a night, ada Allah memberi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. And so siapa yang walaupun dia berlalu basically bulan Ramadan ni tak dapat pun kebaikan daripada bulan ni, memanglah kan, kalau kita kata in short memanglah. So na'udzubillah, kita harapkan semoga kita tidaklah tergolong dalam golongan yang masuk Ramadan dan keluar Ramadan na'udzubillah tak dapat apa. So hopefully kita dapat sebanyaknya insyaAllah. Ini juga satu hadis yang lain yang famous juga, dalam apa tu, di syurga nanti ada satu pintu yang dikenali dengan pintu Ar-Rayyan, yang mana pintu itu untuk khusus untuk orang yang berpuasa. So dia boleh masuk melalui pintu tersebut. Tidak ada orang lain yang boleh masuk melainkan mereka. So itu dia, itu dua hadis lah, sekadar reminder untuk kita. InsyaAllah hopefully kita sudah pun menjalani ibadah sebaik mungkin so far, dan hopefully akan berterusan istiqamah sehingga ke hujung Ramadan insyaAllah. Kita doa juga semoga setiap daripada kita ni dikurniakan Lailatul Qadar insyaAllah. Now satu ayat yang famous especially masa beberapa hari yang awal bulan Ramadan akan di-highlight benda ni lah rasanya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus-siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, agar moga-moga kamu bertakwa. So itu antara benda yang kita sedia maklum. So satu benda yang interesting kalau nak buat perbincangan, dan perbincangan ni pun rasanya biasa dah dibawa, cuma just untuk peringatan kan, untuk reminder in case kita terlupa. Dalam konteks orang Melayu dalam konteks orang Melayu biasanya agak sinonim lah bila kita kata bulan Ramadan tu bulan puasa kan, dan memang kita sebut pun bulan puasa. Satu perspektif atau satu soalan yang rasanya dah tanya gitu, bilakah diwajibkan berpuasa, pada tahun berapa? Tahun kedua hijrah. Betul, tahun kedua hijrah. So kalau kita tengok timeline
daripada kelahiran Nabi SAW lepas 40 tahun kerasulan Nabi SAW dengan wahyu Iqra' tu. Kemudiannya lepas 13 tahun hijrah, lepas tu 10 tahun di Madinah dan kewafatan. So dalam timeline ni dekat mana kewajipan puasa tu? Boleh bayangkanlah kalau tahun 2 hijrah tu kat mana kan. Basically dia sampai kat sini, betul tak? Kau nampak ke pointer ni? Nampak kan? Okay, so dia dekat situ lah basically yang kita kata wajib puasa. So bagi kita memang bila kita sebut bulan Ramadan, memang kita akan tergambar bulan puasa. Sebab memang dia tak lari antara Ramadan je puasa kan. Ramadan puasa. Tetapi bagi para sahabat, adakah dia orang rasa benda yang sama? Pernah fikir macam tu tak? Bagi para sahabat, adakah dia orang rasa benda yang sama? Sebab okay, bulan Ramadan ni adakah hanya start wujud masa diwajibkan puasa ni? Bulan Ramadan tu, dia memang sudah, nama bulan tu sedia ada dah kan. Cumanya ketika itulah Allah wajibkan pada bulan Ramadan itu kan. So dia orang dah kenal bulan Ramadan sejak lahir lah basically, dan dia hidup kan. Even setelah Islam ni pun kan. So bila kita kata pada yang apa kata 8 tahun yang last kot, logik lah kita kata Ramadan tu bulan puasa kan, sebab dah wajib puasa. Tapi kalau sebelum tu, dia orang kenal Ramadan sebagai bulan apa Bulan yang biasa je kot. Bulan yang biasa. Tapi dia ada satu special ni bulan Ramadan ni, seperti mana yang kita tahulah sebenarnya. Sebab Al-Quran tu turun pada kalau kita tengok ayat ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. So bulan Ramadan tu adalah padanya yang diturunkan padanya fihi al-Quran. So dia orang tahu benda tu. So maksudnya sinonim dia orang dan benda yang amat signifikan perubahan yang berlaku pada masyarakat ketika itu ialah Quran tu datang, dan dia terus datang kan, wahyu terus turun, dan itulah sinonim bulan Ramadan. So sebab tu para sahabat bila cakap bulan Ramadan dia biasanya, especially sahabat yang awal tu, dia akan terbayang Quran dulu. Kalau kita, sebab kita lahir-lahir Ramadan tu memang dah bulan puasa Now kalau kita tengok ayat ni, apa purpose Quran tu diturunkan? Ada tak Allah nyatakan tujuan Quran tu? Petunjuk, huda, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Lepas tu ada lagi kan, dan bayyinatin minal huda. Apa dia? Bayyinat ni kalau kat sini dia translate keterangan Lepas tu wal furqan. Wal furqan ni pembeza antara yang betul dan salah So ada macam contohnya Umar Al-Faruq, tu dah word yang sama ataupun Yaumul Furqan. So tu term yang digunakan yang sama dengan yang membezakan antara benar dan salah. So kalau kita tengok tadi tujuan Al-Quran, ada 3 word kat sini Huda, Bayyinah dan Furqan. Benda ni memberi implikasi apa Apakah implikasi kalau kita kata itulah tujuan Quran? Dan dia agak menarik sebab tak ada orang pernah cakap. Adakah ada orang cakap bila orang tanya macam Quran ni untuk apa untuk dikhatamkan. Pernah tak orang jawab macam tu? Untuk dibaca dan dikhatam. Tapi walaupun tak ada orang jawab macam tu, tetapi fungsi Al-Quran dalam realiti masyarakat kita itu je tak? Macam itulah maknanya balik-balik majlis khatam Quran dan sebagainya. Tapi yang sepatutnya kan, petunjuk dan semua tu, dia belum jadi satu benda yang signifikan yang signifikan Now, siapa pernah rasa dapat benda tu? Macam siapa pernah rasa memang Al-Quran dia terasa ditunjuk jalan tu oleh Quran? Ada pernah melalui episod kehidupan macam tak? Nak pergi mana ni? Buka Quran, oh kena pergi sana. Ada siapa pernah rasa macam tu? Tak pernah Yang lain? Ke konsep yang asing? Tak. Tak pernah Tapi bukan sepatutnya je gitu Ke tak patut? Sepatutnya macam tu lah. Sepatutnya macam tu Okey, kalau betul lah Quran jadi petunjuk sebab biasa jawapan kita, apakah purpose Quran, apakah fungsi Quran tu? Dia petunjuk kita pedoman kita, panduan hidup kita dan sebagainya. So macam kalau analogi yang saya suka bawa adalah macam GPS tu lah. So GPS ni dia akan tunjuk kita di mana sekarang dan kita patut pergi mana dan jalan dia macam mana kan. Dalam Al-Quran dia ada elemen-elemen itu Dia macam ada elemen ayat-ayat muhasabah. Kenapa masih macam ni?
dan dia ada ayat sepatutnya pergi sana kan, dan ada ayat cara-cara Now, satu contoh lah yang real kepada kita Semua family ayat ni tadi kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Now, siapa yang rasa dia dah amalkan ayat ni? Ni surah Al-Baqarah kan? Betul, surah Al-Baqarah. Pernah. Pernah amal ke pernah baca? Pernah baca. Pernah amal tu. Okey, apa point ayat ni? Diwajibkan ke atas kamu puasa kan? So, ada sepatutnya kita kata, yalah kita berpuasa bulan Ramadan ni kerana manifestasi ayat ni tak? Ke tak? Ke saya ikut cikgu je, cikgu cakap kena. So sepatutnya kita dah boleh relate dengan bila orang tanya kenapa puasa wajib, kat mana tahu wajib? Ayat ni ayat ni. Pernah dengar kan biasa kupasan ayat ni, kutiba tu diwajibkan ke atas kamu berpuasa, hence wajib puasa. Dan tadi saya sebut dekat mana kita jumpa ayat ni. Ni kalau nampak ke skrin ni, kalau page berapa ni, page 28 tu, surah Al-Baqarah juzuk kedua, kita akan jumpa ni kecil sikit tapi ni memang snapshot kalau phone punya apps punya muka surat tu Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alright. Now, siapa yang dah start, at least dah ada start lah rasa macam okay, sebab bila Allah cakap wajib memang sebab tu aku bersungguh jaga benda ni. Ada yang dah rasa macam tu tak? Macam kenapa sungguh sangat jaga puasa Ramadan ni? Kan Allah kata wajib. Adakah at least dah ada sense of begitu? Ada. Yang lain harapnya ada lah. Ke kau tak terkait sangat kita buat ni kerana apa? Ke tahu dah semua orang puasa takkan tak nak puasa kot? Tak, harapnya tak adalah kau masa jawab macam tu kan. Tapi kalau ada kena bincang macam supaya kita dapat benda tu. Sebab tak tahulah kalau ada yang akan teruji yang lepas ni kan. Ni lepas SPM, ada yang akan sambung belajar ke mana-mana. Ada je Melayu Muslim yang bila dia pergi overseas contohnya dan hidup sendiri, tiba-tiba dia jadi macam bila orang sekeliling tak puasa kan. So kat situ baru teruji tau. Kalau kita kata still wajib kan kita sebagai Muslim, so dia akan puasa lah walaupun orang sekeliling tak puasa. Dan macam saya dulu di Perancis masa saya buat PhD di Perancis, amat macam mana cakap, Ramadan ketika tu especially kalau dia jatuh musim masa tu musim apa? Musim panas rasanya. Dia amat teruji lah sebab musim panas ni siang dia panjang. Siang dia panjang tu maksudnya subuh tu awal, maghrib tu lewat. Dan kalau bila maghrib lewat, isyak pun lewat. Bila kita orang masa kalau solat tarawih tu memang ngantuk gila lah, dah pukul 12 lah. Dah memang lewat. Lepas tu nak kena bangun sahur pukul 3 kan. Untuk subuh kan. Macam memang amat macam apa So kalau orang yang dia tak rasa ni kewajipan, kena juga buat apa saja kan, dia akan teruji di situ dan tapi of course bila malam pendek tu ada juga nak kata apa sebab masa kalau malam-malam 10 terakhir tu, masa saya kat masjid kat sana, especially masjid Arab lah, dia orang balun kau-kau lah, maknanya tak, dia punya solat malam tu, solat tarawih tu dia dah lepas isyak sampai dah nak subuh. Tapi sebab malam dia pendek kan, contohnya lepas isyak tu katalah pukul 10 lebih, subuh tu pukul 3, tapi stay panjang lah tu kan, berapa jam tu kan. Tapi kalau taklah macam kita daripada pukul pukul 9 sampai pukul 6 kan, dia taklah sebanyak itu. Tapi dia ada berhenti. Kalau kat sini ada berhenti, kalau tak tahu kau punya surau macam ni. Surau kat sini ni kita orang dia orang buat berhenti lepas 4 rakaat tu ada tazkirah. Kalau kat sana tu malam tu lepas 4 rakaat tu berhenti makan tau, beri makan, nak support balik tenaga, nak balun nak sambung tarawih sampai subuh kan. Dan solat dia panjang. Solat dengan orang Arab ni ni selingan sikit Kita pergi sana masa kita kalau student baru sampai, kita orang akan bawa lah, kalau kena bulan Ramadan tu akan bawa ke masjid-masjid. Sebab biasa kalau kita sini kan nak rasa masjid macam-macam kan. So biasa kat sana ada 2 jenis masjid, satu masjid Turki, satu masjid Arab lah. Masjid Turki ni solat 20 rakaat, tapi dia akan habis lagi cepat daripada solat
Maknanya kalau solat Masjid Arab ni dia 8 rakaat je. Tapi yang 20 rakaat Masjid Turki tu habis lebih cepat daripada 4 rakaat di Masjid Arab tu. Maknanya dah habis 20 rakaat, balik tengok orang kat sini baru separuh jalan. So student Melayu biasa pergi Masjid Turki je lah kan. Dia macam, dia laju lah. Laju macam ni kan. Kalau Arab ni memang kalau bab solat ni bukan calang-calang. Anyway, tu nak cakap terujinya. Anyway, balik pada surah ni. Word Arab yang kata wajib tu apa? Kutiba Kalau tak nampak tadi yang ni kutiba Dan yang ni boleh buka sendiri boleh buka sendiri page 28 ni. Satu benda yang interesting yang saya suka tanya kalau orang yang tak pernah perasan benda ni. Kalau kita kata kita dah jumpa ayat ni dalam Quran yang Allah kata wajib puasa. Kalau page sebelum tu kalau kita buka Quran tu lembaran yang sebelum tu je, page sebelum tu, perasan tak ada kutiba yang lain? Ni exercise sikit. Semua boleh buka Quran masing-masing. Just dia dua macam lembaran yang sama kan. Mana pula saya punya Quran ni. Perasan tak ada kutiba, ada dua kutiba yang lain? Siapa jumpa? Ayat ke 180. Okey, lagi satu. Yang lain dah jumpa. Dia selang berapa ayat je? Oh, dengan ayat yang ke 178. Alright. So, yang satu tu ya ayyuhallazina amanu. Apa? Wajib apa? Siapa boleh dapat? Kutiba alaikumul qisas kan? Betul? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Dan yang lepas tu pula kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in tarakanil khairanil wasiyah so basically kutiba apa? Kutiba al-wasiyah lah. Jadi quite interesting quite interesting. Bagi orang yang claim, contohlah kalau saya buat claim kenapa puasa Allah kan wajibkan dalam Quran. Kat mana? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul siyam. Tapi dia jadi pelik kalau saya jumpa ayat ni tapi dua ayat sebelum tu tak macam soalannya tak macam tak pernah jumpa. Faham ke kalau saya kata tu? Padahal ayat ni kita akan jumpa dulu kan. Yang ada kutiba yang sama. Kutiba apa? Satu qisas. Satu lagi wasiat. So kalau orang kata ini wajib. Oh ini tak ke? Sedangkan Allah guna exact word sama tu satu masalah lah. Bagi siapa yang tak pernah tadabbur Quran, memang dia tak pernah jumpa lah benda ni. Dan dia jadi satu problem lah kalau kita kata Quran kan panduan hidup kita. Tapi kalau macam mana panduan kalau benda ni tak jumpa? Oh, baca ni skip ke macam mana? Dan sebenarnya kalau kita baca page yang ke depan lepas tu ada lagi satu page ke berapa ni? 34. Kutiba alaikumul qital. Now, dari segi singkat ni puasa, ni qisas. Harapnya pernah dengar lah qisas Yang ni bukan sekolah kisah kan, tapi qisas tu hukum qisas kan. Dekat sini wasiat tahu kan. Yang kat sini qital perang So, secara umum Allah sebut 4 kali kutiba alaikum dalam page dekat-dekat pula tu kan. So, adakah kita perasan? Ini satu soalan yang real lah. Kalau kita kata kita baca Quran lama dah kan. Khatam Quran berapa kali dah. Tapi kalau tak perasan juga, dan ada persoalan yang kita kena tanya diri kita kan. So, macam mana sebenarnya kita baca Quran? Macam mana kita boleh tak perasan benda-benda yang begini contohnya? Tu belum nak tanya. Okey, so dah buat ke belum? Bukan ke Allah wajibkan sama je, kutiba juga semua kan. So macam mana kita So harapnya ni satu muhasabah lah kalau kita pun tak pernah perasan benda ni. Dan dia macam soalannya macam kalau ayat Allah tertanya apa? Adakah kamu beriman dengan sebahagian daripada kitab sahaja dan sebagainya. Itu satu soalan yang serius Now, logik ke macam ni boleh jadi Bukan ke kita baca Quran. Okey, itu satu soalan untuk kita reflect. Satu lagi soalan pernah dengar tak kisah orang putih masuk Islam lepas baca Quran? Siapa pernah dengar? Kisah orang putih yang pernah Kan ada yang tak pernah dengar? Biar betul ke biasa dah dengar? Biasa dengar tapi dari segi kisah tu tak sangat. Oh, kisah detail tak pernah dengar ada berlaku lah. Alright. Satu soalan interesting kalau saya tanya, dia orang ni dah reti baca Quran ke? Tidak, silap. Tak
Tapi macam mana dia boleh macam mana dia boleh masuk Islam tu? Dia baca apa? Dia baca terjemahan tak? Dia baca terjemahan English kan? Ya, betul. So kalau kita tengok balik, apa tujuan yang Allah sebut, tujuan Al-Quran yang awal tadi? Siapa ingat yang 3 perkataan tu? Kalau ada yang hafal lah, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas, apa? Petunjuk kan, petunjuk bagi manusia. So kita nak cakap orang-orang ni dapat petunjuk tak? From indikasi itulah, maknanya dia tergerak untuk masuk Islam. Maknanya dia dapat lah hidayah tu kan. Huda tu hidayah tu kan. So satu soalan yang real kita ni pandai baca Quran, betul tak? Dalam bahasa kita pandai baca Quran tu kita bergerti baca Quran. Dia orang tak erti baca Quran. Tapi somehow dia orang dapat hidayah. Kita ni apa pun tak perasan Al-Quran cakap apa kan. So macam mana nak faham ni? Macam mana kita pandai baca Quran tak dapat purpose Quran tu, sedangkan dia orang tak erti pun baca Quran tapi dapat juga. So perlu reti baca Quran ke tak ya pun tak apa ke, macam mana? Ke tak make sense semua ni? Kau antum semua boleh berfikir ke soalan-soalan macam ni? Ke soalan ni terlalu tinggi kan? Ni soalan rasional je kan? Logik, benda berdasarkan fakta yang kita tengok. Macam nak faham benda ni ada pandangan? Mungkin ada perbezaan kot dari segi orang yang ingin memahami sesuatu dengan orang yang hanya sekadar membaca dan tidak tahu kupasan daripada ayat tersebut. Ini pandangan anda lah. Maknanya niat kita lah. Okay. Yang lain? So apa masalah niat kita ni? Now, satu soalan lagi. Allah ada suruh baca Quran tak? Menarik ni soalan ni. Dan kalau ada, kat mana? Pernah tak jumpa ayat yang Allah suruh baca Quran? Sila Akil. Ada ke tak ada ya Allah? Jap. Kena ingat balik jap. Atau kalau soalan lain dilanjutkan. Pernah jumpa ayat Allah marah kau tak baca Quran tak? Lagi satu pun tak tahu tu. Tak tahu Tapi ada satu ayat ni. Familiar tak ayat ni? Afala yatadabbaruna al-Quran. Ini dalam surah ada typo tu, surah An-Nisa surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ini satu ayat, ada satu lagi ayat daripada surah Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin afqaluha. Kan dia orang ni tak tadabbur Quran ke? Ke dah terkunci hati dia orang tu kalau bahasanya begitu Now, kalau kita perasan yang Allah marah bila tak tadabbur Quran bila tak tadabbur tadi orang tu reflect lah. Kita cuba memahami, kita cuba reflect, membiarkan ayat-ayat tu membekas pada hati kita. Now, benda tu tak possible kalau kita tak faham apa kita baca Faham? Boleh terima kan point tu. Hence, sebab tu orang-orang yang masuk Islam walaupun dia tak erti baca Quran, dia tak erti baca Quran tu maksudnya bahasa Arab tu lah dia tak erti, tapi dia baca terjemahan dan dia dapatlah point ayat tu kan. Dan kita macam sebab tu pernah tanya sebelum ni, pernah tak khatam terjemahan tu? Sebab of course khatam Quran tu insya-Allah harapnya kita dapatlah pahala bacaan tu, baca tilawah tu. Tetapi kat sini pun kalau Ustaz Bidin dia suka tanya benda ni, apa agaknya reason kenapa Allah ganjarkan, Allah memberi rangsangan dengan pahala yang banyak terhadap membaca Al-Quran Kalau kita nak faham ketika Nabi Muhammad SAW dengan berhadapan dengan para sahabat, dengan orang lain, dengan membaca Quran, dia orang terus faham apa yang dia baca. Betul tak? Sebab apa? Sebab bahasa Arab tu memang bahasa dia orang. Betul.
Sebab itu bahasa dia. So bila dia galakkan baca, so dia akan sentiasa di-remind oleh ayat tu tentang point dia lah. Isu dengan kita ni, kita assume baca tu betul-betul je. Baca tu macam exercise lidah tanpa cuba memahami. Hence kita miss the point. Walaupun insyaAllah pahala tu still dapat. Tapi purpose kenapa Allah galakkan tu, kita totally miss lah. Dan sepatutnya benda tu, bila sahabat tu kalau dia khatam, maknanya dia dah remind setiap ayat dalam Quran tu untuk diri dia. Kita kalau kita tak baca terjemahan tu atau kita tak tahu bahasa Arab, memang kita tak dapat. Hence sebab tu orang yang lain bukan hanya orang putih, bila dia baca terjemahan tu dia boleh dapat purpose Quran tu. So ini satu benda yang penting lah. Bagi kita yang belum ada rutin membaca terjemahan, melihat apa maksudnya, itu kita kena biasakan. Itu sepatutnya benda harian kita. So ni soalan yang sebelum ni, ada rutin ke tidak? Sepatutnya kita adalah insyaAllah ke depan ni. Dan semua sesi kita ni daripada awal itu dengan surah Al-Alaq, dengan wahyu pertama tu macam sesi-sesi yang saya cuma men-trigger lah. Kita pernah tanya tak soalan-soalan tu bila kita baca ayat Quran ke kita tak fikir apa pun, baca je. Now, so bila kita cakap tadabbur, ni cara saya sendiri melihat kalau kita kata nak tadabbur tu, apa yang sepatutnya kita buat? Okay, ada 3 level, ada 3 soalan yang saya kata ni guidance lah. 3 soalan yang kita perlu jawab untuk kita kata saya dah tadabbur satu-satu ayat Mana-mana ayat kita baca, boleh tak kita jawab soalan ni? Yang pertama, apa maksud ayat ni? Contohnya kita baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa maksud dia? Sama ada kita memang tahu bahasa Arab, Iqra' bacalah. Bismi rabbik, dengan nama Rabb, dengan nama Tuhan. Khalaq, yang menciptakan. So kalau faham bahasa Arab, saya faham dah maksud dia. Kalau tak, tengoklah terjemahan dia. Okey, saya faham dah ayat ni kata bacalah dengan nama. Okey, tu contoh. Apa maksud ayat ni? So siapa yang perlukan terjemahan, dia kena tengoklah. Kalau dia tak tengok, dia tak faham, first soalan pun dah tak lepas. Habis soalan tu, dia tak habis lagi. Soalan kedua, ni bahasa saya ni. So what? Apa kaitan dengan aku? Macam bila baca, so apa kaitan dengan aku Siapa biasa tanya dah macam ni kan. Dan benda ni dia akan jadi interesting. Nanti kita akan tengok, especially surah-surah yang macam almost kita susah ataupun tak perasan apa kaitan dengan diri kita. Ada ayat, contohnya macam tadi ayat puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhallazina, akulah orang beriman tu kan. So aku kena puasa. Contohnya itu agak senang sebab ayat tu direct. Tapi kalau tiba-tiba ayat dia kata tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah Abu Lahab. Apa kaitan dengan aku? So yang tu saya perasan tak ramai orang biasa bertanya. Tu cerita Abu Lahab lah. Tapi kalau kita kata Quran ni panduan hidup kita, mestilah ada panduan kat situ kan. Kalau kita tahu tak, surah ni tak ada kaitan dengan aku kan, ni cerita Abu Lahab yang dah mati lama tu, dan baik tak ada surah tu kalau dia tak ada purpose kan. So kat situ yang kita kena, apa kaitan dengan diri kita. So tu soalan yang kedua yang kita kena biasa tanya. Dan saya perasan tak ramai orang yang dibiasakan untuk bertanya soalan ni. Ayat ni macam mana kaitan dengan diri aku? Dan bila dah lepas benda tu, kita dah kupas, dan ada satu soalan lain. So aku patut buat apa? Ataupun aku patut rasa apa? Sebab ada ayat yang memang purpose dia untuk trigger perbuatan, ada ayat yang purpose dia untuk trigger perasaan. Contohnya perasaan ni, aku patut takut neraka ni kan, aku patut takut dosa. Itu contohlah trigger dia kan. Ataupun aku kena berpuasa ni kan, aku kena make sure wasiat ni ada kan, kalau tengok ayat yang kutiba alaikum al-wasiyah tadi kan, etc. So bila kita dah buat 3 benda ni, ni exercise yang tu lah. Bila kita baca, lepas-lepas ni try lah, bila baca je ayat tu, tanya, okay, aku faham tak maksud ayat ni? Secara mudah tengok translation, faham. So macam mana kaitan dengan dia aku ni kan? So sebab ada ayat yang obvious kaitan dia, ada ayat yang kena fikir panjang sikit baru nampak. Dan setengah ayat nanti kita akan tengok, kalau kita tak tahu sirah, susah kita nak kaitkan dengan diri kita. Nanti ada ayat macam tu kan, ayat ni pasal apa ni kan, tiba-tiba ni. So sebab ayat tu dia turun dalam keadaan tertentu ketika itu, dan para sahabat terus faham sebab benda tu situasi begitu kan. Kita kena belajar sirah dulu baru macam tu ya. Dan lepas tu, dah faham macam tu, aku kena buat apa? So itu 3 soalan yang insyaAllah sama-sama biasakan sama-sama biasakan. Ni soalan yang dah tanya tadi, siapa pernah? Kalau belum, jadikanlah satu titik permulaan So rutinkanlah setiap hari berapa page ke baca terjemahan dan sebagainya. InsyaAllah dia akan jadi satu rutin yang berterusan insyaAllah. Now, siapa pernah dengar hadis macam ni? Ni hadis Sahih Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik di kalangan kamu siapa yang belajar Quran dan mengajarnya. Pernah dengar hadis ni?
Oh, tak pernah Yang lain? Tak pernah. Lagi satu hadis. Inna afdalukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang ni afdal paling afdal. Tadi khair kan. Orang yang paling baik, yang ni afdal, yang paling, kalau biasa dengan al-fadil, ustaz, tu fadil yang paling afdal lah tu. So kita naklah, dan ni Nabi cakap kan, yang paling afdal kan. Boleh bayangkan Allah panggil, Nabi panggil al-fadil. Orang yang paling afdal di kalangan kamu yang belajar Quran dan mengajar. Now, kita akan perasan dia ada dua benda kat situ. Belajar Quran dan mengajar. Dia satu isu kat sini, ramai orang kita anggap benda ni belajar baca, belajar tajwid Tapi kalau kita tengok konteks yang kita dah bincang tadi tu, dia beyond tajwid tu lah. Dia makna tu, bila kita berilmu pasal Quran tu, oh ayat ni suruh kita buat apa, oh ayat ni trigger apa kan, yang tu. Dan harapnya sesi yang antum semua lalui ni adalah memenuhi yang pertama ni lah. Oh, kita jadi semangat dah belajar Quran. Cumanya dia tak cukup sebab dekat sini dia war kan. Yang terbaik di kalangan korang ni, di kalangan antum, di kalangan kamu semua ni yang belajar Quran dan mengajar. Dia kalau kat sini saja dia tak masuk lagi. Sama juga hadis yang sebelum ni tadi kan. So itu yang men-trigger saya sendiri. Of course saya melalui pengalaman belajar ni lama dah lah, sejak 10 tahun dulu, bila kita faham benda-benda ni sebenarnya, jadi passionate lah untuk belajar dan sentiasa mengambil peluang untuk mengajar. Dan contohnya ni sesi yang insya-Allah mu'allamah tu lah kan, kita menimba ilmu tu dan kemudian menyebarkan pula So harapnya semua masing-masing adalah cita-cita untuk memenuhi benda ni kan. So insya-Allah hopefully sesi yang sebelum ni, sesi yang akan datang, dalam sesi kita ni ataupun sesi sendiri tadabbur Quran dan sebagainya, baca tafsir, itu untuk kita mendapatkan ilmu berkenaan Quran. Dan kena cari jalan lah macam ni kan, share dengan kawan ke, share dengan adik-beradik ke, share dalam Facebook post ke, whatever it is, kena usahakan supaya kita memenuhi hadis ni. Sebab harapnya kita dah ada passion macam tu lah. Bila Nabi kata yang terbaik di kalangan kamu ni, sepatutnya kita aku nak jadi terbaik tu kan. Ke korang tak apalah, tafadhal, tak apalah, korang lah jadi yang terbaik. Harapnya kita berlumba kan, bukan itu kan, sebab yang terbaik tu dia ada implikasi kan. Implikasi yang terbaik tu lah akan dapat syurga yang terbaik dan sebagainya. So harapnya kita mengejar benda tersebut So harapnya semua serius dengan bab ni. Dan setengah orang bila kita cakap serius tu, dia akan ada implikasi yang berbagai lah. Setengah orang dia kena jenis mencatat kan, kalau tak dia setiap setengah orang dia memang ingat saja. Dan setengah, pernah tengok tak orang yang, mana saya punya Quran ni, pernah tengok orang Quran yang dia banyak notes, dia banyak yang ada stiker tu, yang ada yang kecil. stiker lah, ataupun ada yang tulis kan. So itu contoh inisiatif yang dilakukan oleh orang tertentu lah. So tak semuanya cara masing-masing, tapi nak katanya bila effort tu ada, biasanya ada sign dia, biasanya ada tanda-tanda dia kan, kat mana effort tu kan. So usahakan insya-Allah ni sebagai titik mula. Now, so kita akan sambung sebenarnya. So bila ini just mukadimah sebab tak sempat nak masuk surah. So based on this lah kita akan pergi kepada surah-surah. Nanti kita akan start lah daripada surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dalam effort kita untuk ini Now, ada satu soalan sebelum ditutup untuk malam ni. Kenapa kita start kat belakang? Sebab susunan Quran tu kan Al-Fatihah, Al-Baqarah kan. Now, dia ada nak kata apa dia ada different reason lah kenapa biasa ni. Satunya sebab surah Juzuk Amma ni antara surah yang kita familiar. So dia memudahkan lah. Dia memudah sebab kita memang dah hafal. Surah dia pendek, dan bila kita tambah kefahaman dia jadi senang bila kita baca sendiri dalam Quran, dalam solat ke apa. Kita bila tambah kefahaman tu, impact dia tinggi kan, berbanding surah yang kita tak hafal, susah nak recall balik dan sebagainya. Itu satu. Kedua, kebanyakan surah juzuk 30 dan kemudian juzuk 29 ni adalah surah-surah Makkiyah yang turun awal. So pengalaman para sahabat di awal yang menyebabkan dia orang jadi power macam dia orang power tu sebelum Madinah tu, yang kemudiannya turunlah ayat kewajipan fiqah lah, turun ayat kewajipan perang lah, apa-apalah macam-macam yang berat-berat tu, dia orang dah ready sebab dia orang dah settle dengan ayat Makkiyah.
hence kita nak dapat juga bekalan tu. Maknanya apa yang dah dapat daripada surah-surah pendek surah Makkiyah ni. So sebab tu kita bermula di situlah, of course. So itu satu approach pembelajaran lah yang dirasakan sesuai. So itulah rationalnya. Wallahu alam. Okey, ada apa-apa soalan? So sebab ini just macam dan cara kita mengtadabbur nanti dia akan similar macam kita pergi pada surah Al-Alaq itulah. So contohnya yang tu kita start off based on wahyu yang pertama. Kemudiannya hari ini mau kepada tadabbur tu apa, hopefully dia jadi kita cuba settlekan 3 persoalan tu, dan itu yang kita akan buat kepada semua ayat-ayat daripada surah-surah yang kita akan cover pada sesi-sesi akan datang, insya-Allah.